Lepas tu dapatlah. Hai Konstantin, hai Shani ma'am. Okay. So, siapa yang ada dekat sini boleh tulis dekat ruangan komen nama, dengar daripada mana, area mana, form 4 ke form 5, form 3 ke, parents ke, student ke. Korang boleh tulis je dekat komen. Okay, hari ni kita akan buat form 5 bab 4 pencukaian. Dan siapa yang nak free set revision tu, tekan je link. Ada kan link? Yes, ada link dekat atas tu. Link tu dia terus automatic lah untuk dapatkan set revision. So, macam mana bentuk set revision tu? Yang ni set revision yang ketiga dah. So, sebenarnya dia ada set 1, set 2, set 3. Semua free. Semua free, tak kena bayar pun. So, beruntunglah siapa yang dah ada dekat dalam ni. So, macam-macam mana dia punya set revision tu. Yang ni. So, ada soalan ni, soalan form 4. So, bab 10. Contoh bab 10 pelan kewangan. And then yang ni bab 9, keberangkalian peristiwa bergabung. So ada banyak soalan dekat dalam ni. Ni bab 8, sukatan serahkan data tak terkumpul. Yang ni yang form 5, bab 4 pencukaian. Ni yang kita akan bincang malam ni. Okay? So, dekat sini, jom kita tengok soalan. So, siapa dah ready, jangan lupa tekan butang like dulu. Like, share. Kalau ada rasa kawan-kawan yang perlu bimbingan form 5 ke, form 4 ke, form 3 ke, yang perlukan bimbingan untuk dibimbing dalam matematik ni, korang bolehlah tekan butang share, bolehlah tag nama diorang, biar diorang tahu sedikit. Sebabnya kadang-kadang kita tak tahu, kita nampak macam dia tak berminat pun, sedangkan tantah dia berminat je untuk untuk belajar matematik ni. Kan free, so tak payah bayar apa-apa. So ajak je lah kawan-kawan. Kalau korang ada apa-apa soalan, tulis dekat ruangan komen, okay? So jom kita start. So tingkatan 5 bab 4 pencukaian. Puan Era Fazura. Tukar nama. Puan Era Fazura mempunyai jumlah pendapatan tahunan sebanyak 62,593 pada tahun 2022. Jumlah pelepasan cukai yang dituntut olehnya adalah sebanyak 15,320. Dia telah membayar zakat sebanyak 750 pada tahun tersebut. Hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Era Fazura. Okay. So dekat sini memang dah sedia formula dengan tips. Okay. Sebabnya ini silibus baru kan. So bila silibus baru ni, kita macam blur-blur lagi. Tak banyak lagi soalan yang tak banyak lagi soalan yang kita dah buat. So dekat sini, kat sini dah memang disediakan juga. Dah sediakan sedikit formula. So siapa yang join, korang bolehlah salin nota ni atau korang boleh screenshot dulu. Screenshot dulu nota ni supaya kita memudahkan untuk kita jawab. Okay. So, formula dia atau tips dia, yang pertama kita kena cari dulu pendapatan bercukai dia. Macam mana kita nak dapatkan pendapatan bercukai? Jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Kedua, baru kita hitung pendapatan. Macam mana tu? Kita kena rujuk jadual. Jadual kita tak payah hafal sebab dalam SPM dia akan bagi. Okay? Table yang cukai pendapatan tu. Yang tu tak payah hafal sebab memang akan diberi. Nombor 3, baru kita tolak rebate cukai. Ada orang dia buat mistake, dia terus tolak rebate cukai awal. Sebab tu jawapan dia salah. So lepas dah kira pendapatan cukai pendapatan, baru kita tolak rebate. Next, nombor 4, barulah kita dapat cukai pendapatan yang perlu dibayar. Okay, so sebenarnya dia ada lagi step kelima kalau PCB. Ada juga. Tapi soalan kita sampai nombor 4 ni je. Okay, so bila korang dapat soalan macam ni, benda pertama yang korang kena buat ialah kita start dulu label. Okay, nampak tak kat sini? Dah ada. Kita buat dulu table macam ni supaya kita senang untuk kira. Ramai macam student, dia akan terus je nak jawab. Janganlah, kita settle dulu first. First, kita nak tahu dulu pendapatan tahunan. Lepas tu, pengecualian cukai dia. Lepas tu, pelepasan cukai. Lepas dah tolak, baru dapat pendapatan bercukai. So, kira cukai pendapatan, baru rujuk table. Lepas tu, check ada tak rebate. Lepas tu, barulah kita dapat jumlah cukai pendapatan. So, bagus kalau ada table ni. Okay, so benda pertama. So, kita baca balik soalan. Dia cakap pendapatan tahunan. So, yang ni kita tak payah kira lagi sebab dia dah bagi dah jumlah pendapatan tahunan sebanyak 62,593. Okay, so kita tak payah darab 12 dah. Sebab sini dia punya clue dah memang dalam tahunan.
Kalau dia bagi kat sini bulanan, korang kena darab 12 untuk kira dia punya setahun. Lepas tu, next. Jumlah pelepasan cukai. Ini dia dah bagi. Pelepasan cukai. So, dia bagi clue lagi. 15,320. Lepas tu kat sini dia dah bayar lagi zakat 750. Next, barulah kita nak kira cukai pendapatan dia. Okay. So, kita akan follow kita punya formula. Okay, benda pertama ialah kat sini dia cakap pendapatan bercukai. Jumlah pendapatan tahunan ni, jumlah pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. So, kita step by step dulu. First, kita nak kira dia punya ini, pendapatan tahunan. So, pendapatan tahunan dia dah sebut dekat sini. RM 62,593. So, kita letak dulu kat situ. Next, nombor 1 dah settle. Next, nombor 2, kita nak tengok pengecualian cukai. So, tengoklah dekat dalam soalan, ada tak dia sebut pasal pengecualian cukai? Tak ada kan? So, maksudnya tak ada lah. So, pengecualian cukai ni datangnya daripada mana? Biasanya daripada derma. Derma yang kepada badan yang dibenarkan oleh kerajaan. Atau dia bayar, kalau dia ada buka kat library. Kat library pun boleh tuntut dia pengecualian cukai. Okay. So, biasanya derma lah. Tapi dalam kes ni tak ada pun dia bagi derma. So, tak ada lah. Kita biarkan kosong. Next, nombor 3, pelepasan cukai. So, ada tak pelepasan cukai? Ada pelepasan cukai kat sini. So, berapa? Inilah kita nak ambil. So, RM 15,320. Sekejap, bodoh sangat tulisan ni. Okay, pelepasan cukai ada. Dia dah bagi. Okay, next. Kita tengok balik formula. Dia cakap untuk dapatkan pendapatan bercukai ni. Ni, pendapatan bercukai. Kita kena ambil jumlah pendapatan tahunan. Kita dah ada. Next, kita kena tolak pengecualian cukai. So, kita kena tolak pengecualian cukai. Tak ada. So, kita kena tolak lagi pelepasan cukai. So, kita kena tolak 15,320. So, kita ikut je step tu. So, bermaksud pendapatan bercukai kita RM 62,593. Kita tolak lah. Kita tolak dengan dia punya pelepasan cukai RM 15,320. So, berapa total kita dapat kat sini? Siapa yang sedang menonton, cuba tulis dekat komen. Berapakah nilai dia selepas kita tolak jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. Berapa kita akan dapat? Come on, guys. So, dah ada yang jawab ni. Kejap, tak tengok pula komen. Ui, ada Ikuan, ada Mimi, ada Konstantin. Apa jawapan yang korang dapat? Ada try jawab ke tak ada kalkulator ni? 62,593 kita tolaklah dengan 15,320. So, kita akan dapat total kita ialah RM 47,273. So, dekat sini kita dah dapat 47,273. Itu kita punya pendapatan bercukai. Pendapatan bercukai. Next, kita nak kira pula nombor 2. Step nombor 2 ni ialah hitung cukai pendapatan kena rujuk jadual. So, kita nak rujuk jadual tu, jadual pada mana? What is happening? Kenapa Ikuan? Apa yang happening? So, macam mana kita nak dapatkan cukai pendapatan?
So, nampak? Cukai pendapatan, kita kena rujuk jadual. Jadual apa? Jadual yang daripada sini. Okay, kalau korang tengok dia dekat dalam buku teks. Kejap loading pula. Ni. Dekat muka surat 105, ini cukai pendapatan. Mana nak dapat tu kan, cukai pendapatan? Sinilah. So, kita kena tengok lah tangga gaji kita tadi tu berapa untuk era Fazura tadi. So, kita tengok lah era Fazura tadi, dia punya gaji dekat sini ialah RM47,273. So, sebab tu lah kita kena tengok dia dekat tangga yang mana. So, dia ada dekat tangga di antara RM35,000 hingga RM50,000. Sebab RM47,000 ni dia di antara sini kan. So, fokus kita hanya kepada tangga sini sahaja. Okay. So, untuk RM35,000 pertama, okay. Untuk kira cukai pendapatan dia, untuk RM35,000 pertama, dia kena bayar, ni, 600. Nampak tak? RM35,000 pertama, dia kena bayar RM600. Cukai dia bernilai RM600. Okay, tetapi untuk gaji dia masih ada lagi baki. Cukai atas baki. Yang ini apa? Yang RM35,000 pertama tu cukai dasar. So, kita masih ada lagi cukai atas baki. Kenapa ada cukai atas baki? Sebab kalau kita tengok gaji dia ni 47. Kita baru kira RM35,000. So, masih ada lagi baki dia punya gaji. So, apa yang kita kena buat ialah RM47,273 ni kita tolaklah dengan RM35,000. Lepas tu kita kena darab dengan berapa? Sini. Kita kena darab dengan 8%. So, berapa nilai yang kita akan dapat? So, kita try lah. 47,273 tolaklah dengan 35,000. Kita darab dengan 8%. So, kita akan dapat RM981.84. Okey. Biasanya yang ini ialah maksimum dia lah 1,200 tu maksimum. Tapi kita punya kiraan tadi hanya dapat 981. Okey. So, next dah settle kat situ. So, next kita nak tengok ada tak rebate cukai. Kita nak nombor 3 ni tolak rebate cukai. So yang siapa yang tengah online ni, ada tak rebate yang kita boleh tolak? Siapa yang nak komen? Yang kelas online kakak ni ada ramai ni. Cuba cakap, ada tak rebate yang dia kena tolak? Sebab rebate ada 2 jenis saja. Apa 2 jenis rebate yang dia boleh tolakkan? Ada. Yes, betul. Apa? Dia ada 2 saja. Apa 2 benda yang kita kena tolak? Saya terlihat perkataan zakat tadi. Yes, betul. Ada zakat. So, betul? Untuk rebate pertama ialah zakat. So, dalam kes ni dia ada bayar zakat tak? Ada ni zakat sebanyak 750. So, yang tu layaklah untuk rebate cukai. So, RM 750. Yes, thank you. Betul, Konstantin. So, kedua ialah 35,000. Kurang dari 35,000. So, apa benda tu pula? Nanti ramai pula yang confused. So, guys, untuk rebate, dia ada 2 sahaja yang kita boleh claim. Yang pertama ialah kalau pendapatan bercukai dia kurang daripada 35,000, dia layak untuk dapat rebate RM400. So, mana korang dapat ni? Kena rajin-rajin tengok buku. Ni. So, dekat sini, rebate cukai, dia ada 2 jenis rebate cukai. Iaitu, yang pertama, kalau dia punya pendapatan bercukai tidak melebihi 35,000, dia boleh tolak RM400. Kedua, kalau dia ada bayar zakat. So, rebate cukai ni ada 2 je. Sebab tu kena baca soalan betul-betul. Dan, kena betul kiraan lah. Okay, nampak tak kat sini tadi? Kita punya
pendapatan bercukai dia sini tadi 47,000 kan? 47,000. Kenapa dia kena tolak 35,000? Kita tengok dia layak tak dapat rebate. Sebab pendapatan bercukai dia lebih ke kurang? Adakah dia lebih daripada 35,000 atau dia kurang daripada 35,000? Cuba cek betul-betul. So guys, kita boleh tolak ke tak? Mari kita tanya kepada Konstantin. Dia layak tak dapat rebate pendapatan bercukai kurang daripada 35,000? Come on Konstantin. Ikuan pun cakap betul. So layak ke tak? Tak layak lah, sebab gaji dia dekat situ, pendapatan bercukai dia ialah 47,000. Disebabkan pendapatan bercukai dia 47,000, kan lebih daripada 35, so dia lebih. So bila dia lebih, dia tak dapatlah layak, dia tak dapatlah pelepasan cukai. Yes, tak layak. So dia tak dapatlah untuk rebate 400 tu, dia tak layak. Tetapi disebabkan dia ada bayar zakat, dia bolehlah tolak, dia bolehlah dapatkan rebate. Rebate dia ialah 750. Tapi pendapatan cukai yang 400 tu dia tak layak. Sebab pendapatan bercukai dia tinggi, 47,000. Okay, so dah settle lah. Kita dah kira cukai pendapatan, kita dah kira cukai atas baki, kita dah tahu dia punya rebate. Barulah last step, baru kita dapat kira dia punya cukai pendapatan yang perlu dibayar. So berapa? So macam mana kita nak dapatkan kiraan dia? Kita kena ambil yang warna biru ni. RM600 kita tambah dengan RM981.84 and then kita kena tolak dengan rebate. So rebate dia RM750 untuk zakat. Konstantin dah kira dah RM831.84. So jom kita check. 600 tambah dengan 981.84 tolaklah dengan dia ada bayar zakat. So kita akan dapat RM831.84. Okay, betul Konstantin. Good job. Bravo. Yes, pandai. Betul? Okay. So, siapa yang nak dapatkan ini taklah lagi. Ini belum release lagi ya. Ini set 3 belum release lagi. Kita orang baru release set 1 dengan set 2. So yang siapa yang nak dapatkan set 2 revision, itu free je. Ada sekali jawapan. Kalau orang nak buat revision form 4 dengan form 5, korang tekan je link dekat atas. Boleh share juga dekat kawan-kawan. Okay, so kita buat recap. Form 5 bab 4 percukaian ni, korang kena ingat dia punya tips ni. So pertama, untuk dapatkan pendapatan bercukai, jumlah pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai, tolak pelepasan cukai. So yang pertama, pendapatan tahunan kita dah dapat. Next kita nak tengok pengecualian cukai. Dalam kes tak ada. Biasanya derma kan, tapi dalam kes ni dia tak ada bagi pengecualian cukai, so tak adalah. Next kita check ada tak pelepasan cukai. Ada dekat sini, 15,320. So untuk kira pendapatan bercukai dia, kita just tolak saja 62,593, tolaklah dengan 15,320. So inilah pendapatan bercukai dia. Next, macam mana kita nak kira cukai pendapatan ni? Kena rujuk jadual. Mana dapat jadual ni? Daripada buku teks. Tapi kalau korang SPM tak payah hafal, dia akan bagi. So kita tengoklah. Mengikut pendapatan bercukai ni, kita tengoklah tangga dia dekat mana. So, lingkungan 47,000 ni, dia berada di antara 35,000 hingga 50,000. So, dia di antara sini. Sebab itulah kita perlu rujuk pada table ni sahaja. So, untuk kira cukai pendapatan, untuk cukai dasar, 35,000 pertama, dia dikenakan cukai sebanyak 600. Tetapi, dia punya gaji 47,000. Bermaksud ada lebih lagi. Jadi kita kena kiralah cukai atas baki.
So macam mana nak kira? Ambil gaji dia tadi, pendapatan bercukai tu, tolaklah 35,000 pertama yang ni, kita dah tolak awal, darab dengan sini 8%. So dapat banyak ni. Next kita nak tengok ada tak rebate. Rebate tu ada 2 saja dekat Malaysia ni. Pendapatan bercukai kalau kurang daripada 35k, dia akan dapat rebate 400. Tapi dalam kes ni, dia tak layak lah sebab pendapatan dia 47,000 lebih daripada 35,000. Jadi dia tak dapat lah tolak rebate 400. Kedua, kalau dia ada bayar zakat. So dalam kes ni dia bayar zakat 750. Last kali baru kita boleh kira cukai pendapatan dia. 600 cukai dasar tambah dengan cukai atas baki. Tolaklah dengan ada dibayar zakat. So inilah sebenarnya cukai yang dia kena bayar dekat LHDN. Ini the last thing. Inilah cukai pendapatan dia yang dia kena bayar dekat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okay. So thank you for watching. Siapa yang stay daripada awal sampai habis. Ini sepatutnya dah revision korang. Sepatutnya kita akan masuk, siapa yang kelas online Tans dengan kakak, next week kita akan masuk bab 5 kan. So habis dah bab ni, dah banyak sangat soalan kita dah try. So siapa yang nak join our online class, korang boleh tekan je, boleh PM ke DM, ataupun boleh je WhatsApp nombor admin. So untuk kelas online Tans kami buka daripada tahun 4 sampai SPM. Inilah subjek-subjek yang ada, BM, BI, Matematik, Sains, Sejarah, Maths. Nak kelas private boleh, nak kelas group boleh. So ini ialah untuk group, RM60 per subjek. Kalau ambil 5 subjek, RM290. So korang akan dapat kelas live 4 kali sebulan. Ada homework, ada bagi penandaan, ada quiz. Quiz tu pun akan hantar result dekat parents. Ada nota, ada tips peperiksaan. Okay, so kalau siapa yang form 5 nak dapatkan set revision, tekan je link dekat atas, isi form, dah korang akan dapat. Terus dia akan bawa korang ke set revision tu. Okay, kalau rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like and share. Esok dengan lusa, esok sampailah Jumaat, kita akan ada live start jam 9 malam. So boleh tengoklah jadual. Okay, thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.